Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma. Allahumma fatih Alhamdulillah, dengan izin Allah pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk berada di taman-taman syurga. Di mana pagi ini insyaAllah Ustaz akan sambung pada hadis yang seterusnya. Mudah-mudahan apa Ustaz sampaikan jadi amalan kita untuk melengkapi yang kita ini adalah pecinta sunnah-sunnah bagi Rasulullah SAW. Dengan beradanya kita di taman-taman syurga, maka belajar hadis ini salah satu daripada ikhtiar kita untuk meraih cinta dan juga menegakkan sunnah-sunnah bagi Rasulullah SAW. Dengan itu kami sudah serahkan majlis ini pada Ustaz. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Asyidah dan puan-puan sekalian, ya, alhamdulillah kita syukur pada Allah Azza wa Jal diberikan kita ruang dan kesempatan untuk meneruskan pengajian kita dalam hadis, ya. Dan insya-Allah petang ni kita akan sama dengan Ustaz Zahiruddin untuk membincangkan tentang pengamalan sunnah. Baik, jadi hari ini hadis yang kita bakal bincangkan, ya, dalam Kitabul Ilmi Sahihul Bukhari, iaitu bab man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Okey, baik. Jadi siapa yang nak mula baca hadis? Fadhal. Saya baca Ustaz. Okey, Ifah baca, kan. Okey, bolehlah Ifah baca dan terus terjemah dari Ifah, eh? Baik Ustaz. Okey, fadhali. Bab man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bab siapa yang dikehendaki Allah kepadanya, siapa yang Allah nak bagi kebaikan kepadanya, Allah beri kefahaman dalam agama kepadanya. Wa bihi qala haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsana Ibnu Wahb an Yunus an Ibnu Shihab qala Humaid bin Abdurrahman sami'tu Muawiyah khatiban yaqulu sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasim wallahu yu'ti wa lan tazala hadhihi al ummah qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Humaid bin Abdurrahman berkata, dia mendengar Muawiyah memberi khutbah. Muawiyah berkata dalam khutbahnya, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah berikan kefahaman kepadanya dalam agama.
Wa innama ana qasim, dan sesungguhnya aku adalah pembahagi. Wallahu yu'ti, dan Allah lah yang memberi. Walan tazala hadhil ummah qa'imatan ala amrillah, dan umat ini akan sentiasa berada dalam perintah Allah. Okay. Qa'imatan ala amrillah tu berdiri. Sentiasa tegak lah. Akan sentiasa tegak dalam perintah Allah. La yadurruhum man khalafahum. Tidak orang yang berlawanan daripada mereka tidak dapat memudaratkan mereka. Hatta ya'ti amrullah, sehingga datang perintah Allah, Ketentuan Allah. ketentuan Allah. Okey. Terima kasih banyak Ifah. Jazakillah khairan. Sekejap. Saya nak tengok. Okey. Jelas ibu-ibu hadis tu yang menariknya Ifah dia mulakan dengan qala Humaid bin Abdul Rahman, ya, di situ. Qala Humaid bin Abdul Rahman, sami'tu, saya mendengar Muawiyah menyampaikan khutbah, yang mana Muawiyah ada menyebut bahawa saya mendengar Nabi SAW bersabda. Okey, di situ sesiapa yang diberikan kebaikan oleh Allah, maka Allah pandaikan dia dalam bidang agama. Sekejap, apa rasa macam tak sedap. Sekejap Okey, sorry, ada masalah ni. Okey, jadi hadis ni kita akan hanya memberikan fokus yang besar kepada man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Manakala yang lain tu biar dululah puan-puan ya, sebab kita yang lain tu kita sekadar tengok je. Kerana sekarang ni tumpuan kita ialah kitabul ilmi, kitab ilmu. Manakala yang sambungan lepas tu dia bukannya berkaitan dengan ilmu, ya. Baik. Satunya hadis ini, siapa dia punya guru Imam Bukhari, puan-puan sekalian? Okey, selain daripada Ifah. Silakan. Siapa guru Imam Bukhari dalam hadis ni? Sa'id ibnu Ufair. Naam, Sa'id bin Ufair, ataupun kalau cara kita mudah sebut Ufair, ya, Ufair. Sa'id bin Ufair. Okey, siapa pula sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini? Abu Hurairah. Abu Hurairah mana tu? Kak Anis biasa sebut je. Mana Abu Hurairah kat sini, Kak Anis? Humaid bin Abdul Rahman. Itu tabi'in. Humaid itu dia tabi'in. Muawiyah. Naam, Muawiyah. Muawiyah ni Muawiyah bin apa? Sebab sahabat Nabi ni ada beberapa Muawiyah. Yang ni Muawiyah yang paling masyhur. Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Okey, kalau Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu ke radhiyallahu anhuma? Radhiyallahu anhuma. Naam, radhiyallahu anhuma, disebabkan
Muawiyah dan Bapaknya juga pun. Abu Sufyan Bapa dia pun merupakan tapi Dia pun sahabat juga. sahabat Nabi Hmm. ya. Mm-mm. Muawiyah dan ayahnya Abu Abu Sufyan. Sufyan sahabat Nabi. Baik. Okey, kita cuba berkenalan sedikit dengan Muawiyah bin Abi Sufyan ni. Abu Sufyan tu apa dia punya nama sebenar dia, puan-puan? Tak tahu Ustaz. Tak tahu Okey, nama sebenar Abu Sufyan ialah Sakhar. Okay, saya tulis di ruangan chat. Nama sebenarnya ialah Sakhar. Macam nama Sakhar. ayah Abu Hurairah ke Ustaz? Abdul Rahman bin Sakhr Ad-Dusi. Naam, betul. Amalah saya pun tak perasan pengifah. Abdul Rahman bin Sakhr Ad-Dusi, dia pun Sakhar. Cuma kalau Abu Sufyan tu dia Sakhar bin Harab. Okey. Maaf suara tak berapa baik. Oh, nama sama tapi orang yang lain Ustaz. Orang lain. Oh, Sakhar ni artinya batu besar. oh okey. Artinya batu besar. Harab ni pula artinya perang. Okey, sebab orang Arab dulu zaman-zaman jahiliah, mereka memang suka memberikan nama yang ganas sedikit kepada anak-anak mereka. Tapi kalau kepada hamba abdi mereka ni, mereka letak nama yang lembut. Contohnya nama-nama yang memberikan keuntungan, contohnya nama Sahal, kemudahan, ataupun apa-apa dah nama-nama yang nampak lembut. Tapi untuk anak mereka ni, mereka memberikan nama yang agak ganas, keras. Kenapa? Kerana mereka hidup dalam suasana perang. Jadi mereka satu dengan nama yang ganas itu merupakan satu doa kepada anak mereka untuk menyertai perang, ya. Dan yang keduanya itu akan menggerungkan musuh. Bila musuh tanya apa nama dia tu? Sakhar. Sakhar ni apa maksudnya? Batu besar. Artinya orang yang kuat semangat, orang yang gagah dan orang yang suka dipecahkan, orang yang suka ditundukkan, ya. Harab artinya apa? Harab tu perang. Oh, batu besar, anak kepada perang. Ganas ni orang ni, ya. Ataupun nama Arqam, Al-Arqam bin Abi Arqam kan. Abi Arqam tu apa nama sebenarnya, wallahu alam. Arqam tu artinya ular yang sangat berbisa. Okey, itu namanya. Osman tu artinya ular juga tapi dia anak ular. Okey, itu nama-nama yang ganas yang dipilih oleh orang Arab masa tu sesuai dengan keadaan suasana perang mereka, ya. Ataupun mereka letak nama Usamah. Usamah ni artinya singa maksudnya kan. Hafsah pun artinya singa. Itu nama-nama yang menjadi pilihan mereka. Baik. Kemudiannya Muawiyah ni, Muawiyah bin Abi Sufyan ni, beliau ada seorang abang yang begitu hebat dan abang beliau ni mujahid pada jalan Allah yang meninggal dunia awal lagi. Ya, antara awal tu dalam perang apa wallahu alam, namanya ialah Yazid, ya. Yazid. Tapi jangan tertukar ibu-ibu. Sebab Yazid dalam kehidupan Muawiyah ni dia ada dua orang. Satu Yazid abang Muawiyah, Yazid bin Abi Sufyan, dan satu lagi Yazid bin Muawiyah, anak Muawiyah. Jadi cerita ada dua, ya. Yazid yang merujuk kepada abang Muawiyah dan Yazid yang merujuk kepada anak Muawiyah. Itu dua orang yang berbeza. Dan siapa lagi yang tahu tentang Muawiyah? Cuba keluarkan. Kita dah bincang ayahnya Abu Sufyan. Kita dah tahu maklumat kedua, abangnya Yazid. Kita tahu maklumat yang ketiga, Muawiyah ni anaknya bernama Yazid. Apa lagi maklumat tentang Muawiyah? Dia pernah menjadi khalifah, Ustaz. Naam, beliau merupakan khalifah yang ke-6 Ya. Kalau beliau khalifah yang ke-6, siapa khalifah yang ke-5? Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Yang ke-5 ada seorang tu dia pegang sekejap je. Dia macam pegang sekejap sebelum dia serah kepada Muawiyah yang lebih layak, ya. Adalah dalam 6 bulan dia pegang. Umar Ibn Aziz ke? Nah, Umar bawah lagi. Lagi. Umar ni cicit Umar bin Al-Khattab. Cucu Nabi.
cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa nama cucu Nabi itu? Hasan. Naam, Hasan. Hasan pegang dalam sekitar 6 bulan. Kemudiannya Hasan pun bincang dengan para sahabat yang lain yang menjadi menteri, pemikir-pemikir yang hebat. Mereka melihat orang yang paling layak untuk menyandang jawatan khalifah ni tak lain dan tak bukan ialah Muawiyah. Dan ternyata apabila Muawiyah memegang tampuk kepimpinan negara, negara berada dalam keadaan stabil. Yang wilayah Islam masa itu berada dalam keadaan stabil. Cuma kemudian banyak sejarah yang memburukkan Muawiyah sebagai pemimpin yang zalim dan sebagainya. Padahal secara realitinya pada zaman beliau lah keadilan dapat dicapai. Sekarang macam sekarang lah ibu-ibu sekalian ni cerita politik macam-macam orang cerita. Tapi realitinya mungkin berbeza kan. Baik, yang keenam Puan Hanani sebut. Yang keenam ibunya bernama Hindun binti Utbah. Ya, Hindun binti Utbah radhiyallahu anha. Seorang Jadi wanita khalifah. yang hebat. Ya, Hindun tu jadi khalifah ke Ustaz? jadi sahabat. Sahabat ke masa Ifah? Hindun tu jadi sahabat. Okey. Radhiyallahu anha, bukan jadi khalifah. Hindun sahabat radhiyallahu anha. Itu yang keenam. Yang ketujuh apa lagi tentang Muawiyah? Muawiyah ialah katibul wahyi, orang antara penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Quran tu turun, antara yang nak sibuk tulis Al-Quran tu Muawiyah. Dan penulis Al-Quran ni, sahabat Nabi mungkin ramai lagi yang menulis Quran untuk simpanan peribadi. Tapi yang dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi penulis wahyu adalah orang yang dipercayai. Antaranya ialah Muawiyah, orang yang dipercayai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menulis kalamullah. Benda tu benda besar tu. Okey, kalau sekadar menjadi penulis buku tak apa lah. Ini penulis wahyu. Jadi ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempercayai Muawiyah radhiyallahu anhu. Itu yang ketujuh. Yang ke-8. Ibu, macam mana? Yang ke-8, beliau ada seorang adik-beradik, tak tahulah kakak ke ataupun adik, yang berlainan ibu. Seingat saya berlainan ibu, dia bukan ibu yang sama. Dan menjadi isteri Nabi SAW. Adik-beradik kandung lah, adik-beradik kandung, sama ayah tapi berlainan mak je. Okay, maknanya Muawiyah ni ialah adik ipar Nabi SAW ataupun abang ipar Nabi. Ipar lah kita katakan, ipar Nabi SAW. Okey, siapa tu isteri Nabi yang menjadi isteri Nabi yang ada hubungan dengan Muawiyah tadi? Habibah. Habibah. Sikit lagi Puan Nyonya. Dah nak betul dah tapi kurang tepat. Sikit lagi. Tak betul. Hafsah. Hafsah tu anak Umar Kak. Ustaz. Puan Nyonya tadi memang hampir betul dah tapi kurang tepat. Okey. Bukan Puan Nyonya sebut Habibah tadi kan? Bukan Habibah. Ummu Habibah. Naam, Ummu Habibah. Ummu Habibah. Kalau Habibah tu anak dia. Dia Ummu Habibah. Okey, kalau begitu, kalau Ummu Habibah tu gelaran, artinya apa nama dia? Siapa ingat nama-nama isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini? Nama sebenar Ummu Habibah ialah Rom. Okey, sambung. Rahana. Naam, Romlah. Apa jadi Raihana? After Romna. Ramlah. Naam, Romlah. Romlah. Masya Kita Allah. sebut Ram lah. Saya Kita cakap sebut Ramlah kan. Habibah je. Ummu Habibah tu nama Gelaran. dia Ramlah. Namanya Ramlah. Ummu Habibah tu gelaran. Macam Ummu Salamah. Ummu Salamah tu gelaran. Kerana dia ada anak lelaki namanya Salamah. Nama sebenar Ummu Salamah ialah In apa?
Dun. Tambah dun. Hindun. Betul. Jadi maknanya Hindun. Hindun. Dan panggilan dia bagi Hindun ialah Hunaid. Maknanya kalau kita ada orang nama Hindun, boleh kita panggil Hunaid. namanya Hunaid. Tapi kita rasa macam tak best nama Hindun kan. Walhal Hindun tu, okey, berapa orang nama Hindun yang ada di sekeliling Nabi SAW. Ibu mertua Nabi Ramai. Hindun. Ya. Siapa lagi? Isteri Nabi nama Hindun. Siapa lagi nama Hindun? Ya makan Hamzah punya tu. Hamzah, itu cerita tak betul tu puan. Dan itulah isteri Abu Sufyan. Itu isteri Abu Sufyan, Hindun. Seorang lagi Hindun yang rapat dengan Nabi SAW ialah anak tiri Nabi, iaitu anak Ummuna Khadijah radhiyallahu anha. Ada 2 orang anak Ummuna Khadijah ni nama Hindun. Dengan suami yang pertama dapat anak nama Hindun, dengan isteri yang suami yang kedua pun Ummuna Khadijah dapat anak nama Hindun. Tapi menariknya seorang Hindun tu lelaki, seorang lagi Hindun tu wanita. Jadi maknanya Hindun ni nama lelaki pun boleh, nama wanita pun boleh. Macam kita lah kan, kita ada nama yang kita kongsi, lelaki dan juga wanita. Contohnya apa puan-puan sekalian? Nama yang kita kongsi. Zaitun. Anis. Zaitun. Anis. 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 Naam, betul. Anis pun lelaki dan juga wanita. Fadilah. Apa? Fadilah Kamsah. Betul. Fadilah. Fairuz. Lelaki orang sebut Fadalah. Fairuz tak Fairuz. Fairuz. Suhail. Cuma wanita dia suka ambil baris atas Suhaila. Lelaki ambil baris bawah Suhaili. Bahasa sama Suhail je kan. Nur. Nur ni nama lelaki tapi wanita banyak ambil. Contoh nama arwah ayah saya kan Nur. Tu nama lelaki tu. Tapi di Malaysia kita guna kedua-dua, lelaki dan juga wanita. Boleh, tak ada masalah. Baik. Jadi di situ beberapa maklumat tentang Muawiyah, dan Muawiyah ni pernah ada satu cerita dalam Kitabul Ilmi, nanti kita jumpa, yang mana Ibn Abbas radhiyallahu anhuma telah melemparkan pujian melangit tinggi kepada Muawiyah dengan menyatakan innahu lafaqih. Sesungguhnya Muawiyah ini benar-benar faqih, amat mendalam ilmunya. Sesungguhnya Muawiyah benar-benar mendalam ilmunya. Makna Muawiyah ni orang cerdik, ibu-ibu sekalian ya. Baik. Jadi apa cerita Muawiyah dalam khutbah? Muawiyah telah menyampaikan satu hadis yang amat penting ya. Satu hadis yang amat penting, iaitu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Okey, yuridi ni ibu-ibu kalau dalam bahasa Arabnya dipanggil fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni maknanya menunjukkan benda yang sentiasa. Sembarang sesiapa yang sentiasa dikehendaki oleh Allah kebaikan. Maknanya sesiapa yang Allah nak bagi dia kebaikan selalu yufaqihu, Allah sentiasa dalamkan pengetahuan dia terhadap ilmu. Jadi di sini ibu-ibu yang saya kasihi, kita membezakan antara faqih dengan alim. Ada orang tu kita sebut dia orang alim. Ada orang kita sebut dia orang faqih. Cuma di Malaysia bila sebut tok faqih tu orang yang pandai bidang fiqh. Tok faqih tu dia tu. Tok faqih, tok lagi. Kalau bapa tu hebat dah, bapa pembangunan, bapa kemodenan. Ada orang tok, jadi tok, datuk apa-apalah, itu gelaran yang besar lagi, tok. Ada juga gelaran ibu, ibu negeri, ibu pertiwi dan sebagainya. Jadi itu semua gelaran yang menunjukkan tokoh. Jadi ada orang yang dipanggil tok faqih. Kalau istilah Melayunya bila sebut tok faqih, artinya orang yang pandai bidang fiqh. Bidang hadis belum tentu. Bidang ekonomi Islam belum tentu. Tapi dia faqih dalam bidang fiqh, dan fiqh itu pun luas, dia kena tengok pula. Oh, dia faqih dalam bidang fiqh, tapi fiqh mana yang dia faqih? Fiqh bidang apa? Fiqh muamalat ke?
fake jual beli, fake pemburuan ke, fake solat ke, fake haji ke. Ada orang dia dalam bab solat dia memang tak berapa nak pandai, tapi tanyalah bab haji. Sebab memang kerjanya dia kerja bahagian tanggung haji ataupun dia kerja bahagian haji, dia memang selalu bawa orang pergi haji. Dia dalam bab ilmu hadis apa dia tak berapa pandai, tapi tanya je pasal haji pada dia, oi lancar je dia bercerita. Lebih ada orang yang dia bukan ustaz apa pun, tapi sebab dia memang selalu bawa orang pergi haji dan memang selalu ikut kursus haji dan dia memang tahu tentang soal jawab tentang haji, jadi pandai. Tapi kalau orang tu hebatlah macam mana pun dia, selagi mana tak pernah dia pergi haji, confirm dia takkan pandai buat haji. Macam kalau ibu-ibu tanya saya haji tu macam mana, saya tak tahu macam mana haji. Mula macam mana, haji tamattu' tu apa dia, haji ifrad tu apa dia, haji ni mula-mula pergi ke mana, lepas tu ke mana, saya tak tahu sebab saya tak ada pengalaman buat haji. Tapi kalau tanya umrah tu boleh lah, sebab umrah ni sangat simple kan. Tapi haji tu sendiri, saya tak ada gambaran macam mana. Sebab tak pernah buat. Okey, baik. Jadi dia ada satu cerita seorang Maulana India yang sangat alim. Dia tahu ilmu teori. Dia tulis tentang fiqh haji. Antara buku dia tu ada bab dia tulis tu tentang haji. Satu hari dia pun ada peluang untuk menunaikan haji. Bila dia pergi haji tu, dia telah melakukan satu kesilapan. Saya tak ingat Maulana ni apa nama dia. Dan cerita detailnya tu yang apa kesilapan dia buat pun saya tak ingat dah. Jadi dia telah melakukan satu kesilapan. Ada seorang budak tegur dia. Budak ataupun anak muda lah. Dia pun terkejut lah macam mana budak boleh tegur dia. Sedangkan dia ni Maulana besar ni. Dia tanya macam mana kamu tahu benda ni? Contohlah kita katakan namanya Maulana Razi. Contohlah. Ya, contoh. Dia tanya budak tadi, macam mana kamu tahu tentang hukum haji begini? Budak tu jawab, sebab saya baca sendiri buku daripada ulama besar negara kami, Maulana Razi. Jadi Maulana Razi tu dia lah. Dia tulis buku, orang baca buku dia, orang dapat maklumat, tapi dia sendiri pun tak pandai benda tu. Sebab apa? Sebab dia sendiri pun tidak ada pengalaman menunaikan haji. Ya, okey, baik. Jadi di sini, kita membezakan antara orang yang alim dengan orang yang faqih. Okey, apa bezanya ibu-ibu sekalian? Alim dengan faqih. Okey, siapa ada jawapan? Faqih tu bukan ke dia pakar tu Ustaz dalam salah satu bidang. Faqih ialah pakar. Okey. Masih banyak Kak Syida Alim ni orang yang berilmu tapi tak semestinya dia pakar. Tapi bila dia pakar maka kita panggil dia sebagai faqih. Orang yang benar-benar mendalam ilmunya. Ya, saya buat contoh beginilah. Saya buat contoh kalau kita tanya seseorang itu sebenarnya apa ni hukum orang yang contohnya orang yang tertidur dia batal tak batal wuduk. Maka orang yang berilmu ni dia pun boleh cerita. Kalau ikut Nailul Autar oleh Syaukani, ada 8 pendapat ulama tu. Dalam kes orang yang tertidur batal wuduk ke tak batal wuduk, ada 8 pendapat ulama. Ada ulama menyatakan kalau kita tidur dalam keadaan macam solat, contohnya tidur dalam keadaan sujud ke, tidur dalam keadaan rukuk ke, tidur dalam keadaan berdiri ke, itu semua tak batal wuduk. Itu satu pendapat. Ada pendapat ulama lain pula menyatakan kalau kita tidur itu tidur dalam keadaan tetap kita punya bahagian belakang kita ad-dubur, maka tak batal wuduk. Ada ulama kata kalau kita tidur dalam tempoh yang lama sampai dah termimpi-mimpi, kita memang tak sedar, maka batal wuduk. Jadi orang alim ni dia boleh cerita sekian. Itu dipanggil sebagai orang yang alim, dia tahu maklumat-maklumat tersebut. Tapi orang yang faqih dia bukan sekadar itu. Orang yang faqih ni mungkin dia tak ingat pun apa benda yang ulama sebut. Tapi dia boleh cerita sebab apa? Kalau dia buka kitab tu dia faham. Ataupun memang dia ingat lah. Dia boleh ingat, dia tahu. Okey, kenapa ada ulama yang kata kalau kita tidur dalam posisi solat tak batal wuduk. Dia pun boleh cerita. Dia pensyarah ikut hadis yang begini.
ada sekali sekian, keluar hukum. Itu orang yang faqih. Dia tengok benda tu secara mendalam. Dia tahu faktornya apa, dia tahu sebabnya apa, kemudian dia tahu cara mengembangkan hukum permasalahan tersebut. Menyebabkan ada ulama seperti Imam Syafi'i kot, dia tengok je satu hadis Nabi SAW, iaitu kata ucapan Nabi, ya Aba Umair ma fa'alan nughair, keluar daripada hadis itu 60 isu. Itu apa benda lah isu nak keluar daripada ayat tadi, ya Aba Umair ma fa'alan nughair, tapi boleh keluar dalam 60 isu. Ataupun kalau kita tengok dalam tafsir sebagai contoh, sama ada Al-Imam Abu Zuhrah dalam Zuhratul Tafasir, ataupun Ar-Razi dalam Tafsirul Kabir, ataupun Ibn Ashur dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, ataupun mana-mana kita tengok tu, kadang-kadang satu ayat yang mana orang fikir macam tu, tak, dia fikir lain, dia ada kupas satu-satu, dia punya kupas dia satu-satu, kita pun, ya Allah, macam mana dia boleh kupas sampai begitu dalam. Itu namanya orang yang faqih, orang yang benar-benar mendalam ilmunya. Ibaratnya begini, jadi itu. Dan sebenarnya dia pun ada beza antara orang berilmu dengan alim. Ada orang dia satu orang bermaklumat. Contohnya kalau tanya saya berkaitan dengan vaksin, contohnya, saya ni orang bermaklumat tentang vaksin. Okey, apa sebenarnya tujuan vaksin tu? Vaksin tu untuk membina imuniti dalam badan kita. So bila imuniti kita kuat, kita mungkin boleh kena juga COVID, tapi badan kita boleh lawan COVID tersebut. Okey, saya boleh cerita, saya ialah orang yang bermaklumat, ada maklumat sedikit, semuanya banyak ataupun sedikit. Tapi itu bukan orang yang berilmu. Orang berilmu ni boleh cerita pula vaksin ni macam mana. Okey, tapi level faqih ni artinya dia boleh cerita pasal vaksin tu, dia boleh cerita pasal filosofi vaksin tu, dia boleh cerita pula perbezaan antara beberapa jenis vaksin yang ada, dia boleh cerita pula vaksin ni ketahanannya berapa lama dan sebab kenapa vaksin itu bertahan dalam tempoh sekian-sekian. Dia boleh cerita pula macam-macam, dia boleh cerita, dia kupas tu dalam. Satu benda tu dia kupas dalam. Itulah yang namanya faqih. Contohnya begini, kalau kita tengok hadis ini, sami'tu. Kalau kita, orang yang pembaca ni sekadar qari, membaca, kita akan kata sami'tu artinya saya mendengar. Muawiyah radhiyallahu anhu sedang menyampaikan khutbah, beliau menyatakan, saya mendengar Nabi SAW berkata. Ya, baik. Tapi bagi orang yang ada ilmu, dia akan syarah lagi. Sami'tu ni, dan ilmu tu tengok pula ilmu apa. Okey, sami'tu ni dia ialah fi'il madhi, menunjukkan saya telah mendengar. Ya, saya telah mendengar ataupun saya pernah mendengar. Tapi dalam ilmu hadis, dia ada filosofi yang lain tentang sami'tu. Sami'tu bererti saya mendengar sendiri daripada Nabi SAW. Sebab dalam hadis ni kita akan jumpa sahabat Nabi, contohnya Abu Hurairah. Abu Hurairah dia riwayat, dia sebut anin Nabi SAW. Hadis ini daripada Nabi SAW menunjukkan Abu Hurairah tidak mendengar sendiri daripada Nabi. Tapi Abu Hurairah ni dengar daripada sahabat yang lain cerita. Sebab Abu Hurairah ni masuk Islam lambat. Dia 3 tahun terakhir dia masuk Islam. Duduk dengan Nabi SAW. Dan ada hadis yang banyak yang dia tahu tu, dia ambil daripada sahabat yang lain. Bila dia ambil daripada sahabat yang lain, dia sebut anin Nabi SAW, daripada Nabi SAW, yakni saya tak dengar sendiri daripada Nabi, tapi saya dengar daripada sahabat-sahabat yang lain. Tapi bila sebut je sami'tu, artinya telinga saya ni sendiri mendengar apa yang Nabi SAW ujarkan ketika itu. Okey, jadi dia dalam lagi perbahasan tentang perkataan sami'tu. Okay. Berbeza dengan macam kalau bahas haddatsana, anba'ana, akhbarana, itu semua membawa filosofi yang berbeza. Okay, baik. Jadi puan-puan sekalian, maka ulama pembahaslah tentang yufaqihu fiddin ni, ada kalau mengikut Imam Ahmad bin Hanbal, beliau kata macam ni. Okay, kita tengok di bawah ya. Imam Ahmad bin Muhammad bin
Hambal. Okey. Tapi tak ada baris. Minta maaf ya. Ni. Nampak ibu-ibu Illam yakunu ahlul hadis fala adri manhum. Berkaitan dengan hadis, siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah tu, Allah pandaikan dia dalam bidang agama. Maka kata Imam Ahmad, kalaulah bukan ahli hadis yang diberikan kebaikan oleh Allah, saya tak tahu siapa lagi. Artinya Imam Ahmad nak sebut, orang yang diberikan kebaikan oleh Allah ni ahlul hadis. Jadi di sini menimbulkan satu konflik ni. Adakah orang yang belajar hadis dia yang tahu yang diberikan kebaikan oleh Allah? Bagaimana orang yang belajar tentang hukum hakam fikih? Bagaimana orang yang belajar tentang pentadbiran Islam, Siyasatul Islamiyah? Bagaimana orang yang belajar al-iqtisadi fil Islam, ekonomi dalam Islam ataupun muamalat? Bagaimana orang yang belajar tentang ilmu psikologi menurut psikologi ni semua Islam lah, kecuali beberapa bahagian tu daripada barat kan. Ilmu perubatan pun Islam juga. Jadi orang belajar ilmu perubatan sampai mendalam, boleh tolong orang sakit apa ni, tak termasuk ke dalam hadis ini. Sebab Imam Ahmad dia macam menyempitkan benda tu, ahlul hadis dia. Yang diberikan kebaikan oleh Allah tu bukan ahli perubatan, bukannya ahli tibbi, bukannya at-tabib, bukannya ahli iqtisadi ataupun ahli ekonomi, bukannya ahli siasah, orang yang dalam bidang pentadbiran. Bukan. Ahlul hadis dia. Jadi adakah orang yang belajar hadis, yang pandai dalam bidang hadis, yang tahu seluk beluk hadis, yang hanya mendapat kebaikan daripada Allah Azza wa Jalla? Okey, baik. Macam sempit je definisi yang diberikan oleh Imam Ahmad, bukan? Maka datanglah seorang ulama yang terkenal dalam bidang hadis, namanya Al-Qadhi Iyad, yang sentiasa menjadi rujukan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Beliau sebut, kena faham apa maksud Imam Ahmad tu. Kena faham dulu. Imam Ahmad kata, arada Ahmad ahli sunnah wa man ya'taqidu madhhab ahlul hadis. Maksud Imam Ahmad ialah ahli sunnah, ahlul hadis yang Imam Ahmad sebut tadi ahli sunnah. Dan orang yang berpegang dengan mazhab ahlul hadis, artinya dalam ahli sunnah wal jamaah ni ibu sekalian ada beberapa bahagian. Ahli sunnah wal jamaah ni dia terdiri daripada apa? Okey, cuba sebutkan. Macam ni ibu. Ahli sunnah terdiri daripada 4 mazhab tu. 4 mazhab, itu fikih. Itu fikih. Yang asas ni adalah bidang akidah. Asy'ariyah dengan Maturidi. Bukan ke Arsya, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Satu lagi apa dia? Tak cukup lagi tu. Kalau kita sebut Asy'ariyah dan Maturidiyah belum cukup. Ada satu lagi. Mu'tazilah ke Ustaz? Kan ya? Mu'tazilah lah, bukan. Fahamannya. Kak Anis, siapa Kak Anis? Tak tahu Ustaz, tak pernah belajar pun. Siapa boleh jawab ni? Siapa boleh jawab? Punya belanja hari ni. Grab food ya. Okey. Tak ada Ahlul hadis. Dia ada 3 bahagian. Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, Ahlul hadis. Ataupun Ahlul hadis lebih dikenali sebagai Al-Hanabilah. Jadi yang duk bahas tentang apa-apa benda dalam akidah ni, contohnya, dengan minta maaf saya nak sikit je, saya tak nak mendalam ya. Tangan Allah ni macam mana, Allah ni bertempat atau tidak bertempat, Ahlul hadis kata begini, Asy'ariyah kata begini. Itu semua ahli sunnah wal jamaah. Asy'ariyah ahli sunnah, Al-Maturidiyah yang diasaskan oleh Abu Mansur Al-Maturidi pun ahli sunnah. Ahlul hadis yang dipelopori oleh Imam Ahmad pun ahli sunnah. Okey, baik. Jadi maksud Imam Ahmad ni, orang yang sentiasa mendapat kebaikan daripada Allah ialah ahlul hadis dengan maksud ahli sunnah wal jamaah. Baik, satu.
Tapi saya melihat kupasan daripada Imam Nawawi rahimahullah lebih luas. Ini pandangan saya lah. Kupasan Imam Nawawi ni lebih luas dan lebih meyakinkan. Kata Imam Nawawi, kemungkinan muhtamil an takuna hadhihi ta'ifah firqatun min anwa'il mu'minin, golongan yang mendapat kebaikan daripada Allah tadi, yang ilmunya Allah yang pandaikan di dalam bidang ilmu, ialah beberapa jenis kelompok daripada kaum mukminin yang menegakkan agama Allah. Allah Akbar. Saya silap. Puan-puan silap. Ini bukan isu mayuridillahu bi khairin yufaqihu fid din. Ini isu, minta maaf saya tersilap. Walan tazalu hadhil ummah, dan sentiasa ada golongan umat yang menegakkan agama Allah. Tak ada siapa pun boleh memudaratkan mereka sehinggalah datang ketentuan Allah. Ini yang kita bahaskan, yang ini saya tersilap ya. Okey, siapa golongan yang sentiasa menegakkan agama Allah tadi? Bagi Imam Ahmad bin Hanbal, ahli sunnah wal jamaah, yakni ahlul hadis. Okey. Bagi Imam Nawawi rahimahullah, beliau lebih luas lagi. Beberapa golongan kalangan mukminin yang terdiri daripada siapa? Mujahid, pejuang pada jalan Allah. Pejuang ni orang yang sibuk memperjuangkan tentang kebajikan orang miskin, orang yang memperjuangkan nasib pelarian, orang yang berjuang di negara-negara perang, orang yang berjuang daripada sudut, macam-macam sudut lah, itu mujahid, menegakkan ekonomi Islam, orang yang berjuang untuk menegakkan dakwah-dakwah Islam, pendakwah, itu semua mujahid. Wa faqih, orang-orang yang mendalam ilmunya pun menegakkan agama Allah, ya. Kemudiannya muhaddis, ahlul hadis pun berjuang mengikut cara ahlul hadis. Wa zahid, orang zahid pun berjuang cara dia. Dan juga orang yang amar ma'ruf, nahi mungkar, semua tu ialah orang yang mereka ada bidang mereka masing-masing, mereka berada dalam bahagian mereka masing-masing, dan mereka semua dianggap sebagai pejuang pada jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi tak bolehlah Ustaz, kita kata, ya. Ustaz tanya, orang zahid tu apa Ustaz? Orang yang zuhud. Maknanya dia biasa zuhud. merujuk kepada ahli, orang yang memperjuangkan akhlak. Ahli sufi lah bahasa dia, tapi ahli sufi yang menurut sunnah dan memperjuangkan akhlak. Ahli tasawuf masuk ke Ustaz? Ya, Ahli tasawuf. ahli tasawuf lah. Ahli tasawuf yang mengikut sunnah. Right. Jadi semua ini orang yang menegakkan agama Allah. Kita tak boleh dakwa kita seorang je yang berjuang menegakkan agama Allah. Hanya orang berilmu je. Tak, orang tak berilmu pun dia memperjuangkan dengan cara dia. Jadi sekarang ni kan ada orang yang memperjuangkan nasib anak-anak gadis yang terabai, anak yatim, ataupun gelandangan, ataupun ibu tunggal dan sebagainya. Itu semua ialah orang yang menegakkan agama Allah, bergantung kepada niat masing-masing, ya. Orang yang menganjurkan majlis ilmu itu pun menegakkan agama Allah. Setiap orang tu dia ada bahagian dia masing-masing. Tak boleh kita kata hanya orang yang sibuk ke sana ke sini membantu kebajikan je menegakkan agama Allah, manakala orang yang sibuk dalam bidang ilmu, orang yang sibuk dalam bidang akhlak, orang yang sibuk dalam bidang pendidikan, itu bukannya orang yang ada kedudukan tinggi. Tak. Dan kita jangan terpengaruh dengan kemasyhuran. Sebab kemasyhuran ni benda lain. Kemasyhuran benda lain. Oh dia banyaklah waktu buat ni. Sedangkan ada orang yang buat macam-macam tapi dia tak masyhur. Okey, baik. Jadi di sini itu masalah hadisnya. Wallahu a'lam. Ada sembarang perbincangan? Maksudnya Kira semua orang, silakan Anis. kiranya semua orang memperjuangkan agama Allah dalam bidang masing-masing lah, selagi mana dia bersamaan dengan sunnah. Betul. Ya Ustaz? Betul. Kiranya cikgu-cikgu kan, cikgu jadi masa semua tu besar juga. Maksudnya mereka juga dia boleh tergolong kepada yang menyumbang kepada perkembangan Islam jugalah kiranya kan. Tak adalah Cikgu lagi banyak pahala.
Kita pandai pada adik-adik agama je Ustaz. Sebab tu dia level orang yang terlibat dalam bidang ilmu ni Kak Syida, puan-puan sekalian, sama level dengan orang yang berjihad. Sebab tu Allah Azza wa Jalla menyatakan jangan semua keluar pergi berjihad. Mesti ada orang menuntut ilmu. Kerana apabila orang yang balik daripada jihad perang tadi, zaman Nabi tu jihad perang, maka orang-orang yang tu alim inilah yang akan memberikan nasihat kepada mereka, yang akan mengajarkan ilmu pada mereka, maka berlakulah check and balance. Orang yang biasa perang ni hati mereka keras. Maka bila mereka balik perang, mereka perlu dilembutkan. Siapa yang nak lembutkan hati mereka tu kalau bukan orang-orang yang berilmu? Okay, baik. Orang yang pergi perang ni pastilah masa mereka menuntut ilmu kurang. Sebelum pergi perang tu, persediaan untuk perang dulu, latihan dan sebagainya. Pergi perang berminggu-minggu ataupun berbulan-bulan. Jadi sedangkan kalau orang tu tuntut ilmu, sebulan tu betul-betul tuntut ilmu, dah jauh dah meninggalkan orang lain. Yang sebulan tu tak buat apa-apa, jauh bezanya. Jadi nak tak nak, mesti ada pembahagian tugas. Orang-orang yang tidak ada keupayaan dalam bidang perang. Contohnya Abu Hurairah. Beliau ni bukan jenis orang yang fizikal kuat macam sahabat yang lain. Maka beliau fokus pada bidang ilmu. Apabila sahabat-sahabat yang tidak ada masa menuntut ilmu ni balik, mereka lah yang berkongsi ilmu tersebut. Jadi menunjukkan orang yang jihad ilmu sama kedudukan dengan orang yang jihad dalam bidang perang tadi. Dan begitulah dengan pendakwah, orang yang amal makruf nahi mungkar, orang yang terlibat dalam pentadbiran Islam lagilah sebagai pemimpin. Justru kalau kita tengok pemimpin umat Islam ni, ibu-ibu sekalian, sama ada namanya menteri, YB, kawasan, ataupun datuk bandar, ataupun ketua setiausaha negara, ataupun orang pegawai-pegawai kerajaan, tak semestinya politik semata-mata kan. Mana-mana bidang pentadbiran negara ni, termasuklah DO-nya, Tok Penghulunya, mereka sebenarnya ada kedudukan yang special dalam agama. Sehingga kan, kalau kita bahaskan, mana lebih baik bagi pemimpin yang sibuk ni, yang nak kesana ke sini, adakah mereka perlu untuk, adakah mereka ni kalau tiba 10 Muharram sebagai contoh, orang lain nak puasa ni pada 10 Muharram. Sedangkan pemimpin ni dia perlukan tenaga yang kuat. Kalau dia tak sibuk hari tu, puasalah. Tapi hari tu dia sibuk. Nak ke sana ke sini, bagi bantuan pada rakyatnya, nak bagi ucapannya, nak selesaikan masalah macam-macam lagi, isu pentadbiran, dan ia memerlukan tenaga. Maka kalau mereka tidak berpuasa pun tidak mengapa. Memang tak puasa pun tak apa. Tapi ceritanya, mana lebih utama? Mereka berpuasa menyebabkan mereka pun lemah dalam bidang pentadbiran, ataupun mereka tinggalkan puasa dan maka mereka ada tenaga untuk buat kerja-kerja pentadbiran? Maka jawabnya, tidak berpuasa agar kuat untuk melakukan kerja pentadbiran lebih baik daripada berpuasa dan lemah. Jadi pemimpin tu dia lain sedikit. Ya? Okay. Jadi orang yang terlibat dalam bidang pentadbiran ni, daripada apa-apa sektor sekalipun, ialah orang yang berjihad pada jalan Allah pada level yang tinggi. Sebab itu orang yang mendapat perlindungan Allah di hari akhirat kelak, nombor satu tu imamun adil, pemimpin yang adil. Maka kalau dia pemimpin yang adil, confirm dia akan dapat perlindungan daripada Allah Azza wa Jalla, dan dialah level yang paling tinggi. Dan dialah yang menjadi ikutan kepada rakyat. Kalau Bilal pun levelnya tinggi, Bilal ni kenapa levelnya tinggi? Sebab dia azan dah orang datang salat, muazzin kan, sebab dia azan lah orang datang salat, pemimpin lagi lah boleh ada level yang tinggi. Kerana setiap keputusan yang dilakukan oleh pemimpin akan memberikan kebaikan kepada rakyat, tapi kalau tak kena akan memberikan kemudaratan, maka dosanya pun boleh tahan. Ya, boleh tahan. Nah, jadi sebab itu ada ulama menyatakan, kalau saya ada satu doa yang dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jalla, saya akan hadiahkan doa tersebut untuk pemimpin. Supaya pemimpin ini diluruskan pemikiran mereka, diberikan mereka hidayah dan taufik oleh Allah untuk mentadbir negara kita dengan baik. Ya, besar kedudukan pemimpin. Okey, babul irtibati fil ilmi wal hikmah. Okey, siapa nak baca? Silakan. Yang atas je.
Wan Halimah sebagai seorang pelajar yang aktif ya. Wan Halimah. Mana Puan Halimah, tak ada? Okey, Ibu Aziah Kasim. Yang mana tu Ustaz? Okey, atas je. Yang bubble dia. Sini je. Sebab saya dekat handphone ni tulisannya kecil, saya tak berapa jelas pandangan. Tapi saya cubalah. Saya besarkan lagi macam ni, nampak? Okey. InsyaAllah tu boleh. Babul iqtiba fil ilmi wa hikmati wa qala Umaru tafaqahu. Sambil saya betulkan terus Ibu. Kita baca macam wal hikmah. Wal hikmah. Okey. Lepas tu berhenti dia kan, macam ada noktah di situ. Okey, baca dari mula lah. Macam ni ya. Babul irtibati fil ilmi wal hikmah. InsyaAllah. Babul irtibati fil ilmi wal hikmah. Okey. Wa qala Umaru tafaqahu qabla an qabla an tusawwadu. Qala Abu Abdillah. Abu Abdillah wa ba'da an tusawwadu. Macam ni. Qala Abu Abdillah. Qala Abu Abdillah. Okey, berhenti situ. Wa ba'da an tusawwadu. Wa qad ta'allama ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari min sinnihim. Okey, tayyib. Terima kasih banyak ya Ibu. Bacaannya sangat baik. Cuma saya tahulah memang sebahagian kita kan guna telefon, jadi memang tak nampak sangat tulisan dia kan. Okey. Mohon Ifah untuk terjemahkan hadis ini. Bukan hadis, dia punya mukadimah kepada hadis. Ritoh tu maksud dia apa? Cemburu. Cemburu. Bab al-irtibat fil ilm wal hikmah. Bab cemburu kepada terhadap dalam ilmu dan hikmah. Wa qala Umar tafaqahu qabla an tusawwadu. Umar berkata fakihkan diri sebelum menjadi pemimpin. Okey. Sebelum diberi tanggungjawab kan? Sebelum kamu diberikan tanggungjawab. Sebelum kamu diberi tanggungjawab. Tapi betul lah. Jadi sebelum jadi pemimpin pun betul Okey, sorry. Qala Abu Abdillah wa ba'da an tusawwadu wa qad ta'allama ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim. Selepas menjadi pemimpin, sahabat-sahabat Nabi tak, dia berhenti situ sebenarnya Ifah. wa ba'da an tusawwadu. Pernyataan qala Abu Abdillah tu hanya berhenti pada wa ba'da an tusawwadu. Belajar tapak, maksudnya fakihkan diri sebelum dan selepas menjadi pemimpin. Naam. Maknanya Ifah, Umar kata tafaqahu qabla an tusawwadu. Fakihkan diri sebelum menjadi pemimpin. Abu Abdillah menambah, begitu juga walaupun selepas menjadi pemimpin. Begitu. Wa qad ta'allama ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim. Para sahabat Nabi belajar pada ketika dah tua. Okey. Persoalannya Ifah dan ibu-ibu sekalian, siapa Abu Abdillah ni? Tiba-tiba mencelah ni. Umar kata fakihkan diri kamu sebelum menjadi pemimpin. Abu Abdillah menjelaskan fakihkan diri juga walaupun selepas menjadi pemimpin. Abdullah bin Mas'ud. Itu Abdullah. Yang ni Abu Abdillah. Imam Bukhari. Naam, sahih. Pandai Ifah. Al-Imam al-Bukhari. Ya. Al-Imam al-Bukhari namanya Muhammad bin Ismail, gelarannya Abu Abdillah. Jadi biasalah ulama dulu dia sebut nama dia. Contohnya dia sebut qultu, saya berkata, ataupun dia kata qala Ibn Jarir, berkatalah Ibn Jarir, dialah. Qala Abu Abdillah, berkatalah Abu Abdillah, dialah Imam Bukhari.
Macam saya lah. Saya ada tulis je, saya pun sebut. Menurut Zulkhairi ataupun Zulkhairi berkata, Zulkhairi itu saya lah, bukan orang lain. Bukan saya quote satu pandangan daripada seorang yang bernama Zulkhairi, tak. Tapi dalam biasanya penulisan ilmiah, orang sebut penulis berkata. Menurut penulis, setelah mengkaji 3-4 pandangan ini, penulis berpandangan, okey. Jadi Imam Bukhari sebut, qala Abu Abdullah, berkatalah Abu Abdullah. Siapa Abu Abdullah? Hai Al-Imam Bukhari. Okey, terima kasih banyak Ifah. Artinya tuntutlah ilmu tu masa muda dan masuk usia dan lanjut pun. Artinya ibu-ibu pun alhamdulillah. Maknanya walaupun dah usia 40-an, 50-an, 60-an, ibu saya ada ni pun dah 60-an lebih, masih lagi menuntut ilmu tanpa henti. Alhamdulillah, ini semuanya bekalan untuk kita ke akhirat nanti, dan ilmu itu insya-Allah dia akan memperbetulkan fahaman-fahaman kita, cara kita berfikir dan sebagainya. Baik. Hadis saya bacakan yang awal. Wa bihi qala haddatsana al-Humaidi qala haddatsana Sufyan qala haddatsani Ismail bin Abi Khalid ala ghairi ma haddatsanahu az-Zuhri qala sami'tu Qais bin Abi Hazim qala sami'tu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Okey, silakan siapa sambung? Saya Ustaz. Okey, Puan-Nyonya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi nataini rajulun atahu Allahu malan fasulita ala halak fasulita ala halakatihi fil haqqi wa rajulun atahu Allahu al-hikmata wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Okey, jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan puan dan semuanya kebaikan yang berganda insya-Allah. Kata Nabi SAW, la hasada illa fi isnatain, tidak boleh ada hasad melainkan dua perkara. Artinya hasad ni boleh ke kita nak hasad? Tak boleh kan? Hasad ni boleh tak elok. Tapi kalaulah kamu nak hasad juga, macam itulah bahasa kita. Kalau nak hasad juga kata Nabi, bolehlah dalam dua perkara. Apa dia? Kamu tengok kan ada seorang tu Allah bagi dia harta, banyak harta dia. Fasulita ala halakatihi fil haqqi. Okey, kamu tengok ada orang tu dia ada harta yang banyak, dia guna habis untuk jalan kebenaran. Maknanya dia guna banyaklah untuk jalan kebenaran, untuk menegakkan Islam, untuk bantu orang. Banyak. Kalau kamu nak dengki pada dia, orang macam kaya beriman lah Ustaz. orang kaya, bukan orang kaya yang beriman saja Kak. Dermawan. Dermawan, ya, dermawan. Kalau nak dengki juga, dengkilah pada dermawan. Dan kalau nak dengki juga, dengkilah kepada ilmuwan. Yang mana Allah bagi dia ilmu, yang mana dengan ilmu itulah dia membuat keputusan-keputusan dan juga dia mengajarkan ilmu tersebut. Nak dengki, dengkilah pada dua golongan ni. Dan lain tak dengkilah. Macam itulah kata Nabi kan. Ya, baik, kasih Kak Anis. Jadi di sini kita nak lihat beberapa perkara ibu-ibu sekalian. Satu, bab cemburu. Cemburu ni boleh. Yang tak boleh ni cemburu buta. Cemburu celik boleh kan? Cemburu celik, macam mana kita nak cemburu pada Kak Syida ni? Dia urus majlis ilmu banyak sangat. Cemburu boleh. Tapi jangan sampai jatuhkan Kak Syida. Oh, Kak Syida buat tu sebab dia nak popular lah tu. Itu jatuhkan, itu bukan cemburu tu. Cemburu ni, oh banyak Kak Syida buat. Saya nak tolonglah, tapi jangan tolong dengan cara tak elok. Maknanya tolong cara elok. Apa lagi Kak Syida yang perlu saya bantu? Sebagai contoh ya. Cemburu lah tengok orang yang mana berilmu tu sampai dengan ilmu dia jadi guru contoh kan. Dia jadi guru ni sampai mati orang panggil dia guru kan. Cikgu dah meninggal dah. Cikgu dah meninggal pun cikgu lagi.
Sepatutnya mayat kan? Mayat. Tapi tak, orang panggil cikgu juga pada dia walaupun dia dah meninggal. Nak kata gelaran cikgu ni kekal. Kalau profesor tak kekal. Profesor dia berhenti je universiti, tak ada dah gelaran profesor. Yang ada doktor, Profesor Maria ke, profesor ke, tak kekal semua tu. Minta maaf, ada panggil telefon sekejap ya. Assalamualaikum. Okey. Sorry Umar kata, Umar bagi nasihat. Umar ni Umar apa? Umar bin Al-Khattab kan? Tafaqahu qabla an tusawwadu. Ibu-ibu kalau boleh hafal lah ayat tu. Pendek je tu kan? Tafaqahu, hendaklah kamu mendalami ilmu sebelum kamu menjadi pemimpin. Tak kira lah pemimpin mana pun. Okey, apa maksudnya ibu-ibu sekalian? Dan kata Imam Bukhari walaupun selepas menjadi pemimpin. Sebabnya begini. Okey, sebab dia itu. Mana ni? Ba'daan. Okey. Sebabnya khasyatan bukan. Jawatan kepimpinan ini di antara rais qad yamna'ahul kibir wal ihtisyam. Sebab bila seseorang tu jadi pemimpin, jawatan tu boleh menghalang dia daripada menuntut ilmu. Boleh jadi kerana dia ada perasaan sombong ataupun al-ihtisyam, malu untuk duduk menuntut ilmu. Bimbang begitu. Bila kita dah level tinggi ni, kita dah jadi YP contohnya, ataupun kita ni Datuk Bandar, ataupun kita ni menteri-menteri, akhirnya benda tu boleh menghalang kita daripada menuntut ilmu. Boleh jadi kerana kita ni rasa aku dah level tinggi kot, menteri kot aku ni, ataupun malu untuk menuntut ilmu. Jadi menyebabkan mereka ni tidak akan lagi menuntut ilmu setelah mereka menjadi pemimpin. Ataupun kerana sibuk jadi pemimpin ni. Kalau ada orang jadi pemimpin macam menteri tapi tak sibuk, perlu dipertimbangkan tu macam mana jadi menteri tapi tak sibuk. Kita yang bukan menteri-menteri ni pun sibuk pemain lagi. Taklah sibuk sangat, artinya adalah kesibukan sedikit kan. Tapi kalau jadi menteri tak sibuk, itu pelik. Walaupun PKP kan pun dia mesti sibuk memikirkan, menyelesaikan masalah. Jadi bila sibuk jadi pemimpin, masa mana nak tuntut ilmu tu? Jadi itu isunya. Cuma alhamdulillah pada zaman sekarang ni ada YouTube. Dan banyak faedah daripada YouTube, masya-Allah. Termasuk saya sendiri pun dah menghabiskan beberapa daurah. Daurah hadis, daurah solat, daripada daurah kitab, daripada YouTube lah. 3-4 jam, 4-5 jam dengar. Sambil ayam baju sambil dengar. Sambil bawa kereta sambil dengar. Nak duduk dengar je rasa macam tak kuat pula kan. Sambil buat kerja kita dengar. 1 hari 2 hari habis daurah 4-5 jam. Dan sekarang ni saya sedang mengikuti daurah asas daurah bahasa Arab. Ada 30 lebih siri. Allah Fahimsa macam mana saya nak dengar. Baru habis 1 siri 1 jam lebih. Dan memang terror Ustaz Firanda dari Indonesia syarah, memang terror. Kita baru faham secara jelas bila dia syarah tu. Maknanya alhamdulillah ada ruang tersebut. Jadi kalau pemimpin tu sambil-sambil dia naik kereta, bolehlah dia pasang majlis ilmu, dengar dalam setengah jam sebagai contoh. Sambil buat kerja, sambil dia pasang, dia dengar. Tapi kalau zaman dahulu, apabila kita nak menuntut ilmu, tak ada cara lain. Tak nak kita kena pergi majlis ilmu, kita kena belajar. Dan saya tak kata bahawa belajar YouTube lebih baik daripada belajar berdepan. Tak. Belajar berdepan dengan guru jauh lebih baik daripada belajar daripada YouTube. Tapi ada satu kelebihan yang ada pada YouTube yang tak ada pada majlis belajar berdepan. Ini pun guru saya sebut. Guru saya yang menekankan pengajian talaqi pun menyebutkan belajar YouTube ni dah ada kelebihan berbanding yang lain. Apa dia puan-puan sekalian? Kelebihan dia. Boleh dengar pause. bila-bila masa tu betul lah. Boleh Apa ulang-ulang dengar. Dia boleh reach lebih ramai student. Bukan, kalau kita sendiri belajar melalui YouTube tu, apa kelebihan dia? Kita boleh ulang dengar.
boleh ulang dengar. Kalau belajar direct tu tak boleh ulang dengar dah kan. Ya, Ustaz betul. patah balik tu boleh syarahan lain dah. Ayat tak sama dah. Dan mengganggu ustaz yang sedang mengajar kadang-kadang. Tapi kalau YouTube, alamak, tak faham lah tadi. Stop jap, patah balik 2-3 minit ke belakang. Oh, macam tu. Tak faham lagi, patah lagi belakang. Jadi kita boleh kontrol benda tu. Ini kelebihan yang Allah berikan pada umat akhir zaman. Ya? Umat akhir zaman ni nak tengok kitab. Kadang-kadang dalam satu laptop tu ada ada ratus-ratus kitab. Tinggal lagi baca tak baca je. Ulama zaman dulu nak cari satu kitab tu pun tebal-tebal pula tu sebabnya tulisan dulu kan kertasnya macam mana, bukan kertas sehalus zaman sekarang. Kemudiannya kitab tebal-tebal nak bawa, nak simpan sampai kan ada ulama mati sebab kena timpa dengan kitab je. Sebab dia punya rak tak berapa cantik, kitab pun tebal-tebal. Zaman sekarang dah nipis-nipis lah kitab tu. Dia boleh kecilkan dia punya saiz dia tu. Jadi nak ceritanya ulama dulu dalam keadaan sulit, tapi mereka boleh menguasai pelbagai ilmu, membaca ratusan kitab. Kadang-kadang kitab Sahih Bukhari tu yang ada ribuan hadis, mereka dah ulang banyak kali. Setahun sekali habis Bukhari, setahun sekali habis Bukhari. Kita jangan harap nak habis Bukhari. Nak kata hebat ulama dulu, ibu-ibu sekalian. Jadi Umar kata kena ni lah, kena belajar sebelum jadi pemimpin. Tapi Imam Bukhari sebut, janganlah lepas jadi pemimpin malah belajar. Lepas jadi pemimpin pun kena belajar juga. Okey. Kemudiannya Al-Imam Syafi'i sebut benda ni, ibu-ibu sekalian, ya Allah. Ya. Kena muhasabah betul lah. Sesiapa sajalah kena muhasabah. Imam Syafi'i pesan, Imam Syafi'i ni memang minat sungguh. Bab belajar ni nombor 1 dia. Iza tasaddara al-hadas fatahu ilmun katsir, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni dia pakar dalam bidang sastra Arab. Bahasa dia pun bahasa tahap tinggi sebenarnya. Apabila seseorang itu menjadi masyhur, ya, apabila betul kata Kak Rafidah kan, Kak Rafidah selalu berkongsi pasal Ustaz Abu Anas Al-Madani. Barakallahu fikum Kak, semoga ilmu tu banyak. Semoga Allah bagi Kak ilmu banyak, kemudahan dalam hidup insya-Allah. Jadi apabila seseorang itu menjadi masyhur, idza tasaddara al-hadas, maka dia akan kehilangan banyak ilmu. Kenapa? Dia dah masyhur, dia dah sibuk. Kalau sekarang ni macam-macam lah istilah masyhur tu kan. YouTuber ke, Insta famous ke, ataupun istilah yang orang gelarkan walaupun saya tak minat dengan istilah-istilah begini. Influencer. Siapa yang gelarkan dia influencer? Diri sendiri ke ataupun orang lain yang gelarkan kan? Itu pun satu isu lah. Tapi bila dia dah jadi level-level yang tinggi itu, nescaya dia akan terluput banyak ilmu. Kenapa? Sebab dia sibuk ni dengan benda-benda lain tu. Dah sibuk dengan macam mana dia nak mempopularkan dirinya lagi. Tapi kalau orang tu memang dia popular, dia tak sibuk popularkan diri. Tapi dia sendiri yang popular, Allah angkat dia. Macam almarhum Tok Guru Ni Aziz. Dia tak peduli pun dia popular tak popular, tapi Allah angkat dia. Begitu juga dengan ramai lagi orang-orang sekarang ni pun yang sama ada dalam bidang ilmu ataupun dalam bidang apa pun, dia tak mencari populariti, tapi Allah yang angkat dia. Dia tak apalah. Tapi kalau dia sendiri yang menyibukkan diri dalam dunia glamour, nescaya peluang dia untuk menuntut ilmu tu kurang, maka timbullah satu istilah. Tapi ibu saya sebut benda ni jangan marah tau. Tapi kalau rasa macam nak marah, saya tak nak sebut lah, tak jadilah. Boleh sebut ke tak boleh sebut? Kak Syida, Kak Anis. Boleh sebut je. Sebut ni bukan nak mengata sesiapa pun tak. Tak. Timbullah satu benda yang kata masa dah berusia baru sibuk nak menuntut ilmu. Kan? Okay. Sebab sibuk sangat dengan urusan keduniaan. Line tu putus Line tu putus? Hello, Kak Anis? Okey. Okey je. Okey. Okey. Saya lah. Okey. Maknanya apabila dah berusia baru nak belajar Quran. Jadi tak boleh macam tu.
Kalau macam ibu-ibu sekarang ni, tak apa ibu-ibu sekadar nak menambahkan ilmu, itu cerita lain. Ibu-ibu nak menambahkan ilmu. Tapi ada orang tu memang tak nak belajar pun masa dia muda. Dia sibuk dengan kerja, masa dah berusia baru sibuk nak belajar. Memang tak pandai baca Quran, dah berusia baru nak belajar alif bata. Tak boleh lah macam tu. Itu asas. Alif bata tu, baca Quran tu benda basic. Cuma kalau kita dah berusia, kita nak lancarkan Al-Quran, kita nak fahamkan Al-Quran tu tak apalah. Tapi kalau langsung tak pandai tak boleh. Tapi kalau di sini saya minta maaf ya, kena cepat belajar Quran. Itu basic kita. Baik. Tapi ada juga orang kampung, sebagai orang kampung dia tak pandai baca Quran. Tapi dia ada kelebihan, dia ingat. Okey, tu boleh tahan lagi lah. Dia tak pandai baca Quran tapi dia ingat. Tapi pun tak boleh sebenarnya. Tak boleh ya. Kita kena belajar juga benda yang basic. Okey, baik. Itu kata Imam Syafi'i. Kata Abu Ubaid, makna perkataan tersebut ialah tuntutlah ilmu semasa muda belia sebelum kamu menjadi pemimpin. Kenapa? Kerana sebab kesombongan akan menghalangmu menuntut ilmu daripada orang yang statusnya bawah daripadamu. Ya, artinya kata Abu Ubaid, maknahu tafaqahu wa antum sigar, masa kita tak ada jawatan belajarlah. Sebab bila dah ada jawatan ni kadang-kadang kita jadi act sikit. Jadi act sikit, kalau orang lain kata tu kita macam tak nak dengar. Kita dah profesor kot dalam bidang kita lah, tapi dalam bidang baca Quran tu slow. Tak pandai baca Quran sangat. Okay. Jadi bimbang ni bila kita dah sampai level profesor ni, kita tak nak dengar kata orang yang bukan profesor, yang belajar degree sahaja. Padahal orang belajar degree tu lebih pandai bab Quran daripada kita. Dalam bab inilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ada jumpa, Allah perkenalkan saya dengan ramai orang yang berilmu, termasuk yang mungkin sebahagian Kak Syida kenal, Prof Norita sebagai contoh. Macam-macam lah, termasuk seorang tu, beliau antara penggerak di Masjid Ar-Rahimah, berdepan dengan Masjid Kelang, Hospital Kelang, Profesor Rustam. Ini Prof ni. Tapi dalam bab ilmu, ya Allah, merendah diri. Siap Prof Rustam tu selalu call saya, tanya-tanya dan dia ni menarik begini. Alamak, ada orang datang rumah sekejap postman. Apa alasan kita cakap dengan Allah nanti kan? Pindah kan? Macam ada YouTube ada, Zoom ada, FB ada. Tapi tak berkesempatan lagi nak rewind YouTube pun ada aja lah. Masa macam tak cukup je kan? Silakan. Kita ni lah, saya berdiri saya ni lah. Tak cukup masa. Kerja-kerja. Esok jenuh lah kita. Tak cukup. Last tak tahu apa benda dah. Kan sebab apa? Tak masuk dalam kepala yang dah tua ni. Tapi itulah Ustaz kata jangan jadi alasan kita sebagai tuan tua ni kan. Betul lah. Tapi sekurang-kurangnya kita adalah menggunakan masa yang masa tua kita ni yang menambah ilmu. InsyaAllah ilmu dah ada. Tambah ilmu. Kata bila tambah tu terasa benar lah. Ya Allah, banyaknya lagi tak tahu. Ya Allah, janganlah ambil dua-dua nyawa aku. Top up sana sini kan. Maksudnya kita apa kata kat sini tak ada, sini lompong, kita top up kat sini. Tapi itulah. Yalah, top up gitulah. Tapi limitation kuliah online ni tetap tak sama macam kuliah offline kak. Tapi itulah rezeki yang mana ada, kita grab je lah dulu kan. Yelah, itulah. Tapi itulah saya nak katakan yang Ustaz cakap kenapa ulama-ulama dulu tu dia lebih tu lain, keberkatan orang belajar yang macam direct tu lain. Berbanding orang sekarang walau macam mana canggih pun teknologi tak boleh lawan kak. Ya, tapi keberkatan ilmu ini kan turun terus kan. Ya. Direct level tu. Tunggulah kot lepas PKP boleh fokus sungguh-sungguh. Yalah, daripada tak ada kan semuanya. Betul. Tak ada terisi juga masa kita. Buatnya tengah-tengah macam ni kalau tak ada. Tuhan ambil ya Allah sesianya. Masih sibuk dengan urusan rumah tangga, urusan dunia kan. Terima kasih banyaklah Kak Syidah weh. Sama Kak. Tolong uruskan. Itulah. Yalah. Tapi kalau tak ada penggerak pun tak jadi juga kan. Boleh tengok dalam tu. Tapi macam ini berturutan lah kan. Dekat dalam grup tu sama-sama menyumbangkan tu ke arah kita. Kalau tak ada menyumbang, majlis tak jalan Kak. Ustaz pun sama kita. Kan ada Ustaz juga kan. Alhamdulillah sama-sama melengkapi lah isyada kan. Okay Ustaz, silakan Ustaz.
Sama. Okey, terima Ilmu kasih. pun nak dibeli dengan nilaian tu tak sama kan. Betul tu Kak. Mm-mm. Kita sambung sikit lagi. Okey. Jadi contohnya Profesor Rustam tu, dia selalu call saya. Dan dia ceritalah pandangan dia. Dia kata dia ni ada perbincangan dengan kawan-kawan. Pada pandangannya sekian. Jadi Ustaz sebenarnya macam mana? Dan pandangan dia pula berbeza dengan pandangan saya. Saya pun ceritalah Prof, sebenarnya saya pun ceritalah apa yang kawan Prof sebut yang betul, yang Prof sebut tu tak berapa betul. Tapi saya tak kata ayat macam tu. Saya cakap baik-baiklah, saya kata Prof, sebenarnya menurut ni ini jawapan dia. Dan jawapan tu sama bersalahan dengan pandangan Prof. Tapi Prof Rustam ni walaupun 2-3 kali apa yang saya sebut kata berbeza dengan pandangan beliau okey. Oh macam tu ke? Oh saya kena betulkan balik ni. Makna tak ada pun perasaan dia nak belagak. Siapa Ustaz? You belajar sampai tahap mana je? Degree je pun. Tak ada. Dia selalu call, dia dengar pandangan dan dia sedia menerima pandangan. Jadi ini kita katakan orang yang baik dalam menuntut ilmu, dia sanggup merendahkan diri. Tapi ada orang dia tak boleh. Dan saya pun ada pengalaman jumpa dengan orang macam ni. Tak boleh nak tegur pun. Dia dah silap tu, dia kena terima lah. Tapi dia tak boleh nak tegur. Tapi kebanyakan orang yang saya temui, Alhamdulillah. Walaupun pangkatnya datuk ke, pangkatnya datin ke, pangkatnya apa-apa pun, biasanya saya temui Alhamdulillah terbuka. Sebab biasanya orang ni makin berilmu, dia makin sedar diri. Biasanya begitu. Ya, Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu yang saya kasih sekalian, okey. Apa yang saya nak sebut tadi dalam satu bab contoh tu, tak ingat dah. Ada ulama yang kata qabla an tusawwadu tu sebelum kahwin sebenarnya. Tafaqahu qabla an tusawwadu, tuntutlah ilmu sebelum kamu kahwin, kerana bila dah kahwin tu sibuklah. Isteri sibuk dengan kerja isteri, suami sibuk dengan kerja suami. Jadi bila sibuk tu mulalah. Tapi saya secara jujur lah ibu-ibu sekalian, saya fikir macam mana. Kadang-kadang dalam hati ni kan, Allahu Akbar, kalau aku tak kahwin lagi ni, aku pergi dah ni kelas tu, kelas ni, pergi sana duduk 2-3 jam belajar. Dari ada kelas tu pagi sampai petang, pagi 2 sesi rehat, maka tengah hari sambung balik. Aku pergi sana pergi sini dan ni. Kemudian saya penilai balik. Tapi masa aku tak kahwin dulu, aku buat ke? Apa tak buat pun ibu-ibu. Itu namanya kalau bahasa kampung kami, koya nama ni. Kalau tu itulah kata iftah amalus syaitan tu. Contohlah masa saya sempat masuk dalam Uniza sekejap, 2 bulan. Asrama lelaki ni kat luar. Sekarang je lah kat dalam Uniza. Dulu kat luar, nak pergi ke Uniza ni kena naik bas. Jalan kaki boleh tapi penat lah. Kami dulu pergi salat Jumaat jalan kaki je tapi jauh lah. Pergi belajar naik bas. Pagi-pagi dah tunggu bas. Itu pengalaman yang best. Tapi dalam masalahnya bila kita duduk kat luar, apa dia masalah dia? Masalahnya ialah satu surau kecil. Jadi lepas solat, habis solat maghrib je kita terus kena keluar bagi orang lain pula masuk solat. Itu satu yang tak best lah. Majlis ilmu payah nak hidup sebab giliran orang duk masuk keluar masuk surau tu. Yang kedua, tak best sebab tak ada library dalam tu. Kat tempat kami duduk, library ada kat dalam Uniza. Jadi saya ni biasa masuk library, saya buka kitab banyak, kita baca buku kitab. Bahkan saya pernah ingat dua malam berturut-turut saya tak tidur malam kerana baca kitab Munyatul Musalli sampai habis. Baca sendiri nanti sekadar nak baca je. Tapi maknanya kita ni fikir kalaulah aku ni duduk dalam Uniza, setiap hari aku masuk library, aku nak baca buku sebanyak-banyaknya. Okay, baik. Allah hantar saya pergi ke Universiti Malaya, Cawangan Nilampuri. Cawangan Nilampuri ni kecil. Kalau kelas pukul 8, pukul 7.45 baru bangun, tidur lepas subuh 7.45 bangun, mandi, sempat lagi kelas pukul 8. Dekat. Library pun dekat. Kitab bertombong kat banyak-banyaknya kat dalam library tu. Sekejap dari asrama nak pergi library tu dalam 5 ke 7 minit je jalan kaki. 5 minit lah. 2-3 sebab nak naik tangga lagi kan.
gitu dekat aja, tapi nak naik tangga lagi dalam masa lah 5 minit. Tapi boleh bilang dengan jari berapa kali saya masuk library, ibu sekalian. Artinya kita ni kalau tu banyak sangat. Kalau library dekat rumah aku ni lah. Kalau ada kitab banyak aku baca dah. Padahal kitab rumah saya pun banyak, tak baca pun akhirnya. Buatlah rujukan, tapi nak baca, masa betul-betul baca tu tak juga. Jadi ceritanya, begitu juga dengan orang yang berkahwin tadi. Saya fikir, kalaulah aku tak kahwin lagi sana sini. Tak, realitinya sebab kita dah kahwin lah, kita pandai mengurus masa dengan baik. Ada masa untuk ilmu, ada masa untuk keluarga, ada masa untuk anak-anak, ada masa untuk suami dan isteri, baru kita mengurus. Sebelum kahwin tu tak boleh mengurus pun. Hanya orang-orang yang diberi anugerah oleh Allah, yang mana mereka tak kahwin. Kawan saya pun ada yang sebaya dengan saya 37 pun memang tak kahwin. Mereka memberikan tumpuannya sepenuhnya dalam bidang ilmu. Ada macam tu. Tapi jumlahnya tidak seramai orang yang sebaliknya. Okey, baik. Sedikit lagi puan-puan sekalian. Kalau kita lihat kepada hadis Nabi tadi, okey, apa maksud la hasada illa fisnatain? Okey, ibu-ibu boleh bagi masing-masing punya pandangan. Tidak boleh ada hasad melainkan untuk 2 orang, untuk orang dermawan dan juga untuk orang yang ilmuwan. Okey, saya mohon pandangan dan juga syarahan. Yang ni saya dah tahu dah, kita tak boleh hasad melainkan untuk dermawan dan juga ilmuwan. Ada lagi tak nilai-nilai tambah yang lain? Cuba Ustaz. Okey, Kak Ni silakan. Maksudnya harta dan ilmu yang Allah berikan tu tak ada nilainya kalau kita tak dermakan, sama juga dengan ilmu, tak ada nilai dia kalau kita tak sampaikan. Okey. Terima kasih Kak Nis. Silakan Kak Sanina ada? Kak Sanina. Saya cuba Ustaz. Okey, silakan. Puan Zaitun. Ya. Kalau saya punya nilai ya, pandangan saya lah. Ni ayat ni seolah-olah hasada illa fisnatain ini seolah-olah memberi satu galakan untuk kita, bukannya jangan hasad, tetapi memberi semangat lebih kepada kita supaya kita sentiasa mencari harta untuk menambahkan saham kita dalam kita bersedekah ataupun menyumbang ataupun sebagai dermawan, dan memberi satu galakan kepada kita untuk kita sentiasa menambah ilmu untuk dimanfaatkan kepada semua orang, untuk diri kita dan orang-orang keliling kita. Jadi walaupun dia dalam perkataan dia la hasada, tapi illa fisnatain ini itu yang saya pegang. Okey. Terima kasih banyak Puan Zaitun. Bukan jangan hasad, tapi illa tu yang saya pegang. Illa tu dia punya keyword dia kan? Saya pegang illa tu. Itu pandangan saya lah Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Okey, silakan. Siapa lagi nak tambah? Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Sorry tadi masuk lambat, ada meeting lain. Kak Nina. Hasadah ni maksudnya hasad yang positif lah ya Ustaz? Ataupun hasad yang positif. Dia bukan hasad yang macam bila kita tahu tu kita nak menjatuhkan dia. Itu mungkin tak tahu lah, ada perkataan Arab yang lain yang lebih sesuai, dengki ke. Hasad ni ada macam perasaan berlumba-lumba, ya tak? Berlumba-lumba, dan kita rasa bila nampak orang lain lebih, why not kita lebih daripada dia? In terms of kemudahan memberikan infak dan juga kehendak untuk mencari ilmu tu. Dia jadi satu soalannya macam ketamakan jugalah Ustaz. Okey.
Setuju? Dan sebenarnya kalimah hasad ni macam mana pun membawa konotasi yang negatif. Kerana hasad bermaksud kita mahu nikmat itu at-tamanni ala zawali ni'mah. Kita mahu nikmat itu hilang daripada saudara kita tu. Contohnya kita hasad kerana dia naik pangkat. Artinya kalau boleh kita nak kalau boleh dia dijatuhkan daripada pangkat tersebut, kita yang dapat pangkat itu. Itu hasad. Tapi Nabi nak kata kalaulah kita nak hasad juga, dalam keadaan hasad sebenarnya negatif. Tapi Nabi menggunakan juga perkataan itu untuk menggambarkan kalaulah nak juga, bolehlah hasad untuk dua benda ni kan. Artinya yang macam Kak sebut, falyatanafasil mutanafisun, berlumba-lumba. Okey? Mungkin saya boleh tambah sedikit sebelum ibu tambah yang lain. Hadis ini menunjukkan betapa kedudukan orang yang dermawan dan ilmuwan ni tinggi. Maka kalaulah kita tak mampu menjadi dermawan, kita tak mampu menjadi ilmuwan, kita dapat mencintai mereka pun alhamdulillah. Kita mencintai dermawan. Ada orang kaya tempat kita yang kita kenal dan saya yakin ibu-ibu kenal ramai dermawan yang baik. Okey, kita tak mampu nak jadi dermawan macam mereka. Kita dah usaha pun macam itulah kita. Duit kita cukup-cukup untuk kita je kan. Okey. Paling kurang kita mengasihi dermawan itu. Kita tidak memburukkannya, kita tidak menjatuhkannya, kita tidak percaya berita-berita fitnah tentang dia kecuali yang terbukti jahat tu, tak apalah. Tapi ni cerita-cerita orang, macam-macam cerita-cerita orang ni. Kita tak termakan dengan cerita-cerita orang. Ya. Dan ilmuwan, kita kasih pada ilmuwan. Maknanya ini pun kalau kita tak mampu menjadi ilmuwan, kan Nabi sebut, kun aliman, jadilah orang yang berilmu, muta'alliman, orang yang belajar ilmu, mustami'an, orang yang mendengar ilmu, ataupun muhibban lil alim ke macam mana saya lupa. Ataupun jadilah orang yang mengasihi orang yang berilmu, wala takun lil khamisah, jangan kamu jadi orang yang kelima, fatuhlik. Maknanya kalau dalam berilmu ada 4. Kena jadi orang berilmu, tapi kalau tak mampu, jadilah penuntut ilmu. Kalau tak mampu, dapat dengar-dengar pun jadilah. Tak menuntut sangat apa, tapi dengar-dengar pun jadi. Jadi kalau sebab tu saya tak kisah ibu-ibu sambil dengar, sambil makan, sambil dengar, sambil lipat kain, sambil dengar, sambil buat kerja lain. Dan saya tahu ibu-ibu pun berapa ramai yang kerja sekarang ni. Kak Mina pun kerja, Kak Rafidah kerja, Kak Halina kerja memanjang, mesyuarat memanjang. Semua orang ada kerja. Tetap termasuk dalam golongan ketiga mustami'an. Bukan Nabi sebut, minta maaf. Ini ulama sebut. Saya silap ya. Jadi mustami'an. Kalau tak mampu jadi mustami', sebab ya Allah, bukan tak nak jadi mustami', tapi kerja tu bertambung-tambung. Ada masa tu dengar lah. Tak apa jadi muhibban. Jadi orang yang mengasihi orang yang menuntut ilmu, mengasihi orang yang mengajarkan ilmu. Alhamdulillah. Tapi jangan jadi kelima. Maknanya janganlah ada menuntut alim pun tak, menuntut ilmu pun tak, mendengar ilmu pun tak, cinta pada orang berilmu pun tak. Artinya yang kelima tu jangan langsung tak ada daripada 4 golongan tadi. Jadi alhamdulillah kalau kita termasuk daripada 4. Jadi kalau contohnya ada orang yang tak ada dalam kelas ni kan. Tak semestinya orang tak ada kelas ni artinya dia tak menuntut ilmu, sebab banyak lagi kelas lain yang dianjurkan. Ataupun mungkin dia dah bagi masa dalam seminggu tu dia sekali je boleh. Alhamdulillah. Sekali seminggu tu pun ibu-ibu sekalian. Bagi saya alhamdulillah sangat dah. Setakat kita mampu kan. Bukan semua orang boleh belajar sepanjang masa. Ada orang belajar sepanjang masa. Kak Rafidah pun ya Allah, bolehlah sepanjang masa. Alhamdulillah. Tapi jangan yang tak boleh tu rasa, ya alah tak boleh tu tak nak teruslah. Tak, bukan begitu kan. Okey, sedikit lagi tambahan dia. Dan seseorang hamba tu maknanya dia Allah bagi dia ilmu tapi Allah tak bagi dia harta. Dan dia kata kalaulah aku ada harta tu, okey, maknanya begini. Manusia ni ada beberapa bahagian. Sebagai akhir ya, ada beberapa bahagian. Satu, Allah Ta'ala bagi dia ilmu dan bagi dia harta. Ilmu banyak, harta pun banyak. Aduh, jarang nak jumpa. Tapi memang ada. Oh, Kak Salina ni, aku nasihat. Okey, tak apa Kak. Syafakumullah. Syafakillah.
Okey, ada orang tu berilmu ya, harta pun ya. Saya nak buat contoh siapa tak tahu, mungkin sebahagian ibu-ibu kenal kot, Ustaz apa? Ustaz Johari Madu, Johari Abdul Wahab. Cahaya Iman mesti kenal lah Ustaz Johari Madu. Dr. Rahman kan beli madu daripada Ustaz Johari. Ustaz Johari ni orang berilmu dan orang yang berharta. Yang saya tahulah dia orang berharta. Okey, baik. Oh, untung. Ilmu banyak, harta pun banyak. Oh, akak cuti hari ni. Yang kedua, ada orang yang mana dia itu level yang pertama, berilmu dan berharta. Dan level yang kedua ialah orang yang berilmu tapi tidak berharta, dan standardnya begitu. Sebab kita tak nak kita salah satu je. Kalau dia fokus pada ilmu, maka harta dia akan kurang. Tak sempat nak berniaga. Kalau orang sibuk berniaga ni confirm ilmu dia kurang. Jadi yang level pertama tadi jarang-jarang orang. Kecuali kalau dia kaya pun sebab dia mewarisi kekayaan keluarga dia. Ataupun kaya pun sebab isteri dia atau suami dia yang kaya. Yang duk bagi support dia, bagi kereta isteri. Kaya sangat isteri ni. Doktor pakar gaji berapa puluh ribu sebulan. Belanja kereta Merc apa pada suami. Tapi jarang orang yang mana dia ni pun berusaha untuk kaya dan dia pun berusaha menambah ilmu. Itu jarang. Sangat jarang. Hampir-hampir tak berlaku. Tapi ada. Ya, tapi ada. Baik. Yang kedua, kalau ulama-ulama dulu kita dengan mereka berniaga, mereka mungkin jadi pengurus. Jadi pengurus tempat lagi lah nak belajar. Tapi nak fokus berniaga, nak tuntut ilmu, biasanya sukar. Okay. Jadi golongan yang kedua ni, golongan yang berilmu tapi kurang harta. Itu standard. Sibuk dengan ilmu tapi kurang harta. Itu ibu-ibu Belambak tu asatidah yang ibu kenal tu semua tak ada harta tu. Harta gaji tu ada lah, gaji sebabnya kerja bergaji tu ada lah gaji kan. Tapi kebanyakan orang berilmu ni dia harta tu cukup-cukup lah. Dia tak terlalu senang. Dia ada bukan tak ada harta langsung, tapi dia bukanlah orang senang lenang, boleh beli apa sahaja yang dimahukan, dia kena simpan baru dia boleh beli kan. Ada orang Allah bagi anugerah pada dia ialah dia orang yang berharta tapi dia kurang ilmu. Itu golongan ketiga. Tapi dia boleh okey lagi. Yang penting dia ni nak juga menuntut ilmu. Cuma dia sebab dia fokus, sibuk berniaga, sibuk dengan kerja dia, syarikat dia, maka masa dia menuntut ilmu tu kurang. Yang penting dia kena ada juga kelas ilmu dia join. Walaupun sedikit. Yang penting bacaan Quran dia mesti kemas. Jangan langsung bacaan Quran tu tak boleh baca, apa tak boleh baca, tak boleh. Dia boleh baca Quran walaupun pelan-pelan pun dia boleh baca Quran. Yang penting. Okey, baik. Paling kurang kalau ada masa dengar kuliah maghrib, dia dengar kuliah maghrib. Kalau bagi orang lelaki terutamanya. Okey. Golongan ketiga, orang yang berharta tapi kurang ilmu. Okey lagi. Yang terakhir itu, harta tak ada, ilmu tak ada. Papa ke dana, ya. Papa ke dana. Habis. Sebab ilmu tak ada, harta pun tak ada, apa lagi yang boleh diharap? Ibu-ibu sekalian, tak ada benda boleh diharap. Na'udzubillah. Semoga Allah memberikan kita termasuk dalam golongan-golongan yang baik insya-Allah. Ya. Baik, kalau kita berharta tak ada ilmu pun kita rajin menuntut ilmu. Kalau kita berilmu kurang harta pun kita tetap berusaha untuk ada harta supaya kita tidak meminta-minta dengan orang lain. Orang nak belanja tu cerita lain lah. Itu kita nak belanja orang kaya pun kita boleh belanja. Itu cerita lain. Saya pun selalu siapa tak tahu yang misteri selalu nak hantar makanan pak saya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Memang seronok pun dapat makan tu. Jadi dapat makan tu tak semesti saya miskin baru belanja saya makan. Tak. Saya bukan orang miskin pun, saya ada duit. Isteri saya pun kerja. Tapi belanja makan ni tak kira siapa. Orang kaya ke orang miskin tu kita belanja dia makan. Itu hubungan persahabatan. Jadi kita berusaha untuk masuk 3 golongan tadi. Jangan langsung harta tak ada, ilmu pun tak ada. Bekerja malas, menuntut ilmu pun malas, kacau. Itu kacau kehidupan kita. Na'udzubillah. Wallah alam, saya terlebih 5 minit kat Syida. Ibu minta maaf banyak. Puan Nazrah, kita kena doakan anak Puan Nazrah, iaitu Ananda Zaid bin Haris, umur setahun lebih, yang sedang ditidurkan sekarang kan, kecederaan tu. Kita doakan insya-Allah sihat semuanya dan semoga dapat pulih semula macam biasa, menjalani kehidupan macam biasa insya-Allah.
Terima kasih Kak Syida. Sama-sama Ustaz. InsyaAllah kita akan gerakkan tabung khas lah untuk bantu Nazrah kan. Mana yang tanda keprihatinan kita dalam grup nanti. InsyaAllah nanti Kak Syeda akan wawarkan dengan jemaah-jemaah semua. So Ustaz, boleh ke nak tanya soalan sikit? Kalau kawan-kawan ada soalan ke apa? Ada ke? Ada nak tanya. Oh, Anis. Silakan. Ustaz, boleh ke kita cakapkan dengan mengkaitkan dengan ayat yang kan Allah turun dalam tak silap ni dalam surah Az-Zukhruf kot, yang Allah telah tentukan rezeki kita tu sejak azali lagi. Jadi kalau orang tu lebih harta, lebih ilmu, jadi kita tak perlu pun nak berhasad dengan dia. Jika dia ada harta, dia akan menggunakan yang paling penting amal tu. Maksudnya dia ada harta, gunakan amal tu untuk gunakan harta tu untuk beramal. Dan ada ilmu, sampaikan ilmu dan amalkan ilmu tu. Jadi hasad tu dah tak perlu dah lagi. Sebab perkadaran tu Allah yang dah tentukan. Yang penting amalan kita ke arah itu. Boleh ke Ustaz macam tu? Okey, macam ni Anis ya. Satunya kita pun tak tahu apa yang Allah tentukan pada kita kan. So tak bolehlah kita nak guna alasan Allah dah tentukan rezeki aku. Aku usaha ke, aku tak usaha ke, tu je rezeki yang aku ada. Satu, kita tak tahu rezeki kita. Tapi ayat tadi untuk sebagai tanda redha tak ada masalah. Maknanya yang macam ni sebut contoh tu cantik. Dia ada harta, Allah yang bagi dia harta, alhamdulillah. Aku setakat ni je duit aku ada. Allah yang tentukan. Alhamdulillah. Kalau kita sebut dalam keadaan redha, tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Tapi saya nak bincang daripada sudut ilmu. Daripada sudut ilmu, satu, kita tak tahu apa yang Allah tentukan kepada kita. Okay, satu hal. Yang kedua, ketentuan Allah ni dia terbahagi kepada dua, Anis. Ibu-ibu sekalian. Satu, ketentuan yang namanya mubram. Tak boleh diubah. Saya ni anak kepada Puan Kamariah yang ada kat sini. Saya tak boleh kata kenapalah saya ni bukan anak Datin Seri mana-mana ke, anak pelakon ke, glamour sikit lah, itu dah glamour dah. Tak boleh. Memang saya ditentukan oleh Allah. Saya ni lahir di Pulau Condor, anak Puan Kamariah, anak Muhammad Nur. Allah tentukan saya ni kulit macam ni lah, tak adalah putih melepak. Allah tentukan saya ni macam ni lah, mukanya macam mana, kesihatannya lahir tu macam mana, lahir pukul berapa, tu semua telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jal, namanya mubram. Jadi benda tu tak boleh nak ubah. Baik. Tapi yang kedua, dia ada satu lagi nama ketentuan Allah, takdir ni mu'allaq, dia bergantung kepada usaha kita. Sekarang ni kita boleh tak berusaha untuk mengubah kehidupan kita. Kita boleh tak berusaha untuk menambahkan ilmu dan harta kita. Kita boleh tak berusaha menambahkan kenalan-kenalan kita. Kita boleh tak berusaha untuk menjalani kehidupan yang lebih sihat agar jauh daripada penyakit. Kita boleh tak berusaha untuk lawan COVID. Ya, boleh. Kita boleh berusaha lawan COVID, cuma bila COVID nak berakhir, itu ketentuan Allah. Tapi berusaha untuk hadapi COVID ni, boleh. Itu usaha kita. Jadi dia ada ketentuan yang namanya mu'allaq, yang bergantung kepada kehidupan kita. Kalau kita memang tak jaga pemakanan, biasanya umur tak panjang. Tak payahlah kita guna alasan. Kura-kura yang berjalan perlahan pun umur 200 tahun. Arnab yang selalu melompat pun umur berapa tahun je dah mati. Tak payah guna alasan macam tu. Pemain bola yang aktif pun mati umur 40 dan 60 tahun. Pengasas McDonald, KFC umur 80-90 tahun. Itu bukan alasan yang valid kan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi kena ada usaha. Ya? Itu nama takdir mu'allaq. Yang ketiga, perkara yang ketiga ialah dia ada takdir yang mana boleh diubah, yakni pada catatan malaikat. Catatan malaikat tu dengan kita tu kena COVID tu, kan ada orang kena COVID dah ditidurkan, oksigen drop dah tutup sangat. Tiba-tiba boleh. Macam diberikan nyawa kedua pula. Kata orang diberikan nyawa kedua. Berapa orang? Kenalan saya pun ada dah ditidurkan, kemudian dah keadaan kritikal dah. Alhamdulillah boleh lepas dia ni balik, dia buat kerja kebajikan sungguh-sungguh. Saya sembang yang dia kata Allah bagi saya hidup balik ni, bagi saya hidup lagi ni, saya nak buat kerja sungguh-sungguh. Jadi itu namanya mungkin sebenarnya nyawa dia dah sampai dah, mungkin. Iaitu umurnya memang dah ditentukan 55 tahun, malaikat dah tengok dah yang dah nak mati dan ini 54 tahun. Malakul maut dan tim dia dah ready dah nak cabut nyawa kawan tadi.
Tapi yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Kita bahas dulu dalam pengajian hadis. Allah boleh memadamkan apa-apa ketentuan dan Allah boleh meneruskan mana-mana ketentuan. Wa indahu ummul kitab. Di sisi Allah ada ummul kitab, yakni catatan malaikat Allah boleh padam, malaikat pun hamba Allah. Cuma ada satu kitab yang namanya Lauh Mahfuz. Tak ada siapa boleh lawan kitab ini, ibu sekalian. Allah dah tahu dah umur kita berapa. Allah tak tentukan. Allah tak tentukan saya ni kahwin dengan seorang wanita namanya Raihana. Allah tak tentukan. Saya yang usaha. Tapi Allah tahu ke? Allah tahu. Saya kahwin dengan siapa? Kak Syida kahwin dengan Dr. Rahman. Allah tak tentukan. Walaupun kita kata kalau dah jodoh tak ke mana, itu ayat redha. Ayat redha tu kita kena sebut benda baik, kita nisbah pada Allah. Kalau dah jodoh tak ke mana, yakni kalau jodoh tu baik, kalau yang buruk jangan kaitkan dengan Allah. Dah jodoh saya nak macam mana? Padahal dia sendiri tak usaha. Dia tak cari suami yang baik. Nak salahkan Allah pula. Dalam kes jodoh kita berusaha mencari, tapi Allah tahu ke? Allah dah tahu. Allah dah tahu dah. Pengetahuan Allah benda lain, ketentuan Allah benda lain. Allah tahu ke bahawa Fir'aun ni akan mati kufur? Allah tahu Fir'aun mati kufur. Allah tentukan ke Fir'aun ni mati kufur? Allah tak tentukan. Allah hantar Nabi Musa. Tak cukup Allah hantar Nabi Harun. Tak cukup Allah hantar Asia. Tak cukup Allah hantar pemuda yang orang yang menyembunyikan keimanan kalangan keluarga Fir'aun. Tak cukup Allah hantar bencana demi bencana kepada Mesir supaya Fir'aun sedar. Jadi Allah memang nak Fir'aun tu berubah. Tapi Allah tahu ke Fir'aun tu tak berubah? Allah tahu Fir'aun memang mati kufur. Itu pengetahuan Allah benda lain. Tapi ketentuan Allah, dia Allah ada benda yang Allah tentukan. Tapi dalam bab kebahagiaan, kecelakaan, Allah tak tentukan. Allah tentukan saya ni anak Puan Mariah tadi, tapi Allah tak tentukan saya ni orang celaka. Saya ni orang bahagia. Saya confirm ahli syurga. Allah tak tentukan benda tu. Tapi Allah bagi kita pilihan. Wa hadainahun najdain, maka Allah lorongkan kita kepada dua jalan. Okey, kita nak jalan yang mana? Jalan yang lurus, jalan yang sengit. Kita pulanglah kan. Kak Syed dah panjang pula saya ni. Nak basuh baju pula. Okey, tak faham. Okay. Mudah-mudahan Anis faham apa penjelasan dari Ustaz tu kan. Faham, Ustaz. Terima kasih, jazakumullah khair. Okey, nanti bila kita dah boleh, kalau saya pun lupa, nanti kena order donat best yang Husna buat ni kan. Boleh order kan Nis? Alah Ustaz, yalah order, kita Okey, bagi tak je apa. lah. Nanti kita support insya-Allah. Saya pun lama tak rasa makanan-makanan daripada ibu-ibu di Jamaah Sanul Amalah, makanan yang disediakan oleh Kak Ain, dibawakan oleh ibu-ibu. InsyaAllah ada masa kita ni balik. Ya? InsyaAllah Ustaz. Kak, saya beronda dulu sekejap. Silakan Ustaz, silakan. Terima kasih Ustaz ya atas yang sampai pagi ni. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay, sahabat, insyaAllah kita endkan sesi pagi ni dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika jazakumullah khairan katsiran sahabat-sahabat semua. So insyaAllah saya akan buka tabung khas untuk kita bagi kata support pada Nazrah ni, tanda keperhatianan kita tak ada yang menimpa dia dan juga anak ni kan. So insyaAllah nanti sekejap lagi kita akan warakkan di grup ya insyaAllah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat ada kesempatan untuk menyumbang sebagai tanda keperhatianan kita insyaAllah ya. So dengan itu saya endkan sesi pagi dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syida. Sama Kak Jalila. Bersama Salina. InsyaAllah. Sihat ya Salina ya. Terima kasih Kak Syida. Alhamdulillah. Okey, itulah rehat dulu tu. Jangan sangat bergerak tu. Company ke apa, payah pula kan. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.